إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Fadil Tuan Imam Ustaz Sugulail, Kursi Majlis kita dan seluruh pegawai masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan taufik daripada Allah, dapat pada malam ini kita bersama-sama untuk menilai diri kita sama ada kita berada dalam kelompok yang diperakukan oleh Allah sebagai hamba-Nya, ataupun sebaliknya, iaitu kita berada di kelompok yang tidak diperakukan Allah, kita hamba-Nya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita bercakap tentang awliya Allah, di sana ada kelompok yang disebut dengan a'da'ullah. Manusia ni imma wa imma. Kalau dia tidak awliya Allah, dia a'da'ullah. Kalau dia tidak a'da Allah, dia awliya Allah. Dua tu je. Yang pertama, kelompok manusia yang disebut dengan wali-wali Allah. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kelompok manusia yang bukan wali Allah tapi disebut mereka itu dengan a'da Allah, iaitu musuh-musuh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Al-Quran, innama waliyukumullahu wa rasuluhu wal mu'minun.
Wali kamu ialah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Itulah wali-wali kamu. Siapa wali-wali Allah di kalangan orang beriman? Wali-wali Allah di kalangan orang-orang yang beriman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah orang yang memiliki satu sifat yang sangat luar biasa, iaitu mereka yang memiliki hati yang hidup. Disebut awliyaullah di kalangan orang-orang yang beriman, mereka ialah orang yang memiliki hati yang hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kita nak tahu, nak nilai seseorang itu memiliki hati yang hidup? Di sana ulama sebut, min alamati hayatil qalbi farhuhu bitta'ah wa huznuhu ala suduril ma'siyah. Kata ulama, di antara tanda hidup hati ialah farhuhu bitta'ah, seronoklah ia dengan ketaatan, wa huznuhu ala suduril ma'siyah, dan rasa sedihnya bila mana keluar dari dirinya maksiat. Itu tanda hati itu hidup. Bila mana keluar daripada kita taat, kita rasa seronok. Kalau keluar daripada kita maksiat, kita rasa sedih. Itulah tanda orang itu memiliki hati yang hidup. Di sana ada orang yang keluar dari dirinya taat, dia tak rasa apa pun, biasa aja. Lebih teruk lagi, kalau keluar dari dirinya kemaksiatan pun dia tak rasa apa juga, berarti hatinya telah mati. Na'udzubillah min dzalik. Di sana ada sebuah hadis lain yang lebih sebut, al-mu'min sarrashu hasanatuhu wa sa'ashu sayyi'atuhu. Seorang yang beriman itu ialah orang yang seronok kalau dia boleh melakukan kebaikan, dan dia sedih kalau dia melakukan kejahatan. Bila sebut awliya Allah, wali-wali Allah, mereka ialah orang yang mencapai darjat kesempurnaan iman. Mereka yang mencapai darjat kesempurnaan iman ialah orang yang duduk dalam kategori awliya Allah. Maka sebab itu, dalam perhimpunan 100 orang, dalam perhimpunan 40 orang, ada satu orang wali. Kalaupun dia tidak berdoa, cukup dia hanya mengaminkan, dah cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka perhatikanlah siapa dia wali di kalangan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tanda orang tu wali ialah hatinya hidup. Hati yang hidup iaitu hati yang seronok melakukan taat dan sedih kalau melakukan maksiat. Hati tengok, orang yang rajin main masjid, maka mereka ialah wali-wali Allah. Sebab di sana Nabi kita sebut dalam sebuah hadis, Nabi sebut, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu tengok satu orang laki-laki, termasuk perempuan,
Sebab dalam hadis ataupun Al-Quran kalau sebut laki-laki, perempuan makna masuk sekali. Tapi kalau sebut perempuan, laki-laki tak masuk. Nabi kata bila mana kamu tengok seseorang ya'tadul masajid, yang sentiasa berulang-alik rumahnya masjid, rumahnya masjid, rumahnya masjid, maka Nabi kata fashhadu lahu bil iman, persaksikanlah kesempurnaan imannya. Persaksikanlah kesempurnaan imannya. Tuan-tuan, itulah untuk mudah kita menyebut dan kita mengenali seseorang itu wali Allah. Sebab taat ni tuan-tuan, dia tak mudah dibuat kalau hati tak hidup. Hati yang hidup ni hati yang dia ada connect, dia mudah tersentuh dengan taat. Hati yang hidup, hati yang ada kepekaan terhadap perkara maksiat. Dia sensitif, dia peka, dia hidup. Contohlah bateri. Bateri ni kita tak tahu hidup tak hidup, kita ambil apa panggil tu? Apa tu? Test pen. Test pen. Kita letak di kepala dia tu, langsung menyala. Oh, hidup. Tapi kalau kita letak apa pun tak berfungsi, berarti tak ada, berarti dia sudah pun habis, dia sudah pun tak ada apa dah. Lepas tu tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mengaji ni, kalau hati kita hidup, kita akan rasa sentuhan-sentuhan daripada tazkirah dan peringatan. Tapi hati kalau tak hidup, tak usah baca Al-Quran, tak usah baca Al-Quran ke, baca hadis ke, siapa ke, tu macam tu, tak rasa apa. Ada satu masa saya pun ada pengalaman bila berceramah ni, ada beberapa pengalaman. Kadang-kadang kita cerita kelebihan-kelebihan, fadilat sekian-sekian amalan. Ada orang yang terima, ada orang yang tak terima. Kita habaq kelebihan dia macam ni, macam ni, begini. Selagi dia sembahyang, dia tak ikut hak kita bagi tu. Dia tak ikut pun. Dia bukan tak dengar tadi, dengar, tapi dia tak peka. Tu kita bimbang. Satu masa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya berhenti. Satu masa saya bagi kuliah satu masjid. Saya bukan cadang nak cakap macam tu, tapi Allah cetuskan saya nak cakap dalam tu, dalam kuliah saya tu. Bukan daripada rumah saya main nak cakap tu. Dalam kuliah saya tu, saya sebut satu hadis berkenaan dengan hari Jumaat. Mana-mana orang yang baca suratul Fatihah 7 kali, Qul Allah 7 kali, Fatihah, Qul Falaq 7 kali, dan suratul Nas 7 kali, dalam keadaan dia baca serba 7 tu, dalam keadaan dia masih belum merungkai tahiyat akhir dia. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang ni dia tak berjumpa Jumaat yang akan datang melainkan Allah dah ampunkan dosanya semuanya. Dengan makna, kalau dia mati sebelum Jumaat yang akan datang, matinya syahid. Dulu banyak masjid kita jumpa Tuan Imam buat. Hari ini dah ada masjid-masjid yang dah tak buat, dah tak mewarisi yang telah dibuat oleh Tuan Imam tua.
Dia cukup dengan Allahumma antas salam wa minkas salam, macam solat biasa. Solat Jumaat ni dia ialah merupakan sembahyang yang utama dalam hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Dalam seminggu, hari Jumaat ialah penghulu segala hari. Bila dia penghulu segala hari, keajaibannya, kebesarannya, dia tak sama seperti mana sembahyang fardu yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada hari raya kita ada sembahyang raya. Pada hari Jumaat dia ada sembahyang Jumaat. Oleh kerana hari Jumaat dia penghulu segala hari, maka para ulama telah meletakkan satu amalan yang khusus untuk dibuat pada hari yang namanya penghulu segala hari, nama Sayyidul Ayyam. Hari Jumaat, lepas Jumaat dia tak macam wirid lain pada hari lain. Kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam tu pada hari lain, pada waktu sembahyang biasa. Hari Jumaat Nabi sebut baca serba 7 kali dalam satu hadis. Mana-mana orang yang amal macam tu, dalam keadaan dia tak rongkai kaki dia, dia tak jumpa Jumaat yang akan datang melainkan Allah ampunkan dosa dia, gugur dosa dia. Maknanya dia buat dosa macam mana pun gugur. Syarat bukan dosa besar. Mana semua dosa-dosa kecil dia buat, Allah ampunkan, Allah gugurkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan berkat serba 7 yang kita baca tadi. Siapa baca hadis tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas subhanallah, dengan takdir Allah saya singgah masjid ni sembahyang Jumaat. Saya kata, masjid ni nak tengok tu imam dia, hari tu saya baca dia nak buat tak? Tuan-tuan, saya tengok-tengok dia buat. Berarti tuan-tuan, tu imam ni dia bukan sebarang iman, bukan sebarang imam, hati dia hidup. Ada tu imam tuan-tuan dia tak buat, dia dengar tapi dia tak buat. Contoh, saya pernah dapat satu amalan, iaitu amalan daripada Tuan Guru Haji Saman Kati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan Haji Saman Kati dia pesan melalui anak murid dia, siapa-siapa semayang, lepas tu bila mana nak berdoa, imam dia akan buat 2 doa, iaitu lepas baca doa, lepas Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Rasulullah amin, kita baca Al-Fatihah. Bila baca Fatihah, tentulah kita akan baca amin 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 ya rabbal alamin. Ada doa kedua. Saya ditegur oleh anak murid Tuan Guru Haji Saman Kati, kalau tuan-tuan umur paling kurang saya dan kata kita sempat dengan dia panggil sinar Islam, kan ingat tak? Malam Jumaat yang zaman tu yang menyampaikan kuliah malam Jumaat itu ialah di antaranya satu orang ulama Perak daripada Kati, Tuan Guru Haji Saman Kati. Dia pesan. Akhirnya subhanallah, saya baca, saya sebut. Tuan-tuan, Tuan Nur Haji Saman Kati tak bagi satu doa. Dia kata buat 2 doa. Doa kedua dia panggil. Kemudian saya baca maudhu' tu dalam kuliah. Ada tu imam dia bagi, dia hak kita sebut tu lalu ya, melalu ya di telinga dia. Sekejap dia baca satu juga.
Agak-agak apa siapa? Di antara sebabnya seseorang tu dengar tapi tak amal sebab dia sombong, sebab dia ada ego, sebab dalam dirinya ada kibr. Kalau dia amal hak kita habaq, tuan-tuan, orang tu dia tak ada sombong. Sebab dia sebab benar hak baik ni kita kena buat. Passion orang kita bila kata-kata tu kena buat, tu sunat tu, dia kata sunat je, jar belakang tu ada. Sedangkan tok guru dia habaq tu kena buat, tu sunat, kita pergi kata sunat ya. Tuan-tuan, apa kesan meringan-ringankan benda ni? Meringan-ringankan benda sunat akan menyebabkan orang tu akan meringan-ringan pula perkara fardu. Itu bahaya dia. Lepas tu kata ulama, man istakhaffa bin nawafil istakhaffa bil faraid. Mana-mana orang yang meringan-ringankan benda-benda sunat, dia akan jadi orang yang meringan-ringankan benda fardu. Na'udzubillahi min zalik. Apa kesan daripada meringan-ringankan benda sunat ni? Tuan-tuan, takut jadi murtad. Na'udzubillahi min zalik. Maka sebab tu Nabi sebut dalam hadisnya, kata Rasulullah, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talib. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan kamu memperlekehkan benda ma'ruf itu sedikit pun, sekalipun benda ma'ruf itu ialah kamu jumpa kawan kamu dengan wajah yang ceria. Pasal apa agama tak bagi melekeh-lekehkan benda yang ma'ruf? Sebab takut jadi murtad. Na'udzubillah min zalik. Contoh, orang kata pada orang pakai serban, serban besar sungguh, hamba agak-agak serban tu boleh beli kambing nak, beli ikat kambing nak, boleh, jadi murtad langsung, mempelekeh-lekehkan serban. Ataupun orang tu bang tak sedap, dia nak bang tapi suara dia tak apa sedap, kita pergi kata suara agak-agak macam apa, rasa macam itiang, murtad langsung. Na'udzubillah min zalik. Dia bukan mempertikaikan kalimat Allahu Akbar ke asyhadu an la ilaha illallah ke, dia mempertikaikan suara muazzin, murtad. Na'udzubillah min zalik. Bila sebut murtad, tak kena sambung cepat-cepat. Na'udzubillahi min zalik. Takut benar murtad ni. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka orang yang suka buat baik ialah orang yang hatinya hidup dan pasti dia awliya Allah. Tuan-tuan, mungkin kita anggap biasa je, orang tua kampung main masjid awal hari Jumaat, lepas tu main sembahyang orang balik dah, dia tak balik lagi, duk baca Quran. Mungkin orang pandang biasa je, sebab wali tak kenal, sebab wali ni tak ada pengecaman seorang tu wali pada alamat selain daripada hati hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau polis dia main masjid kita tahu tu polis. Kalau rela main masjid kita, dia pakai baju dia, kita kata tu rela lah. Nah, tapi wali tak ada alamat. Bukan mesti pakai jubah tu wali dah, belum lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan mesti kawan tu pakai seluar jin dia tak wali, tak semesti. Dia bukan duduk pada pakaian, dia duduk pada hati. Sebab itu pengecaman kepada kewalian ialah bagaimana dia menghidupkan amal yang soleh. Hanya yang tahu wali juga. Allahumma salli ala. Orang yang macam dia, yang kenal dia. Budak-budak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para remaja,
yang tak pernah ada ilmu, tengok dia orang tua biasa je, Pak Long duduk di kampung je. Allahumma salli ala sayyidina. Maka tuan-tuan, subhanallah, begitulah Allah menghidupkan para walinya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam kehidupan kita seharian. Maka sebab itu orang beriman, bila mana kita tengok, kita kena tengok amalan dia yang keluar daripada hati dia, pada praktikal dia, hati kita kena kata wali bah. Okay, sebab itu kata ulama, idza ra'aita ar-rajula fa'taqidhu al-Khidir. Bila kamu tengok seorang lelaki, kamu iktikadkan di hati kamu Khidir bah. Maknanya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sesungguhnya untuk mengenal wali itu lebih susah daripada nak kenal Allah. Disebut waliullah, nak kenal wali lagi susah daripada nak kenal Tuhan. Macam mana kita nak kata seorang tu wali? Dia duk makan macam kita, salah sayyidina Muhammad. Dia menikah kahwin macam kita, dia pergi market macam kita, dia macam kita. Macam mana boleh kita kata dia wali? Tak tahu. Wali tu di hati. Maka sebab itu jangan pelekehkan seseorang yang beriman. Jangan pelekeh seorang mukmin. Mana kita tahu kok dia wali? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, sifat yang keluar daripada dirinya suka kepada amal taat. Contohnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di sebuah masjid kukuk kita ni lah. Saya pernah lawan dengan dia, lawan main masjid awal. Waktu tu saya tak ada kuliah hari Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pergi masjid pukul 12, tengok dia ada dah. Saya kata dia main pukul berapa? Dia main pukul berapa? Saya pergi awal sikit, 11.45 dia ada dah. Saya pergi lagi minggu lepas tu, 11.30 dia ada dah. Main pukul berapa? Tuan-tuan, saya pergi pukul 11, dia tak main lagi. Baru saya tahu dia main lepas pukul 11. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia dengan masjid, rumah jauh. Saya ingat dalam 6 km ada rumah dengan masjid. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak pernah miss satu Jumaat pun dia main lewat. Dan cumanya dia tak tahu kata saya lawan dengan dia. Saya tengok dia bila dah main semayang. Balik pula tuan-tuan, tak balik awal. Dia main paling awal, dia balik paling lewat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sampai hari ni dia ada lagi, cuma tak mau sebut masjid mana. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, kesukaan dia terhadap perkara taat. Cuma nak tahu sebenar-benar wali kita pun tengok dia mati. Pada hari dia mati, pasti terserlah kewalian dia. 3 alamat. Kalau dia mati tersenyum. Ataupun kalau dia mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keluar peluh, merecik peluh. Ataupun kalau dia mati, keluar air mata. Tu yang saya nak tunggu tengok apa alamat yang ada pada dia. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pasti Allah akan tunjuk siapa dia. Kalau guru kami dulu, Tuan Guru Ustaz Zahri Abdul Razak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika dia mati, wajahnya sangat bersih, wajahnya kekuning-kuningan,
Kuning ni warna, kuning ni dia warna cahaya. Di dunia ni kulit yang paling baik, di akhirat esok kulit yang paling baik ialah putih kekuningan. Maknanya di wajahnya sudah terpancar dia penghuni syurga. Ada seorang tu imam di kampung kami. Dia bekas imam Masjid Zahir, balik jadi imam di kampung Tok Keling, kalau start. Allahumma salli ala sallam. Kalau pangkatnya saya panggil Tok Tih, Tok menakan orang perempuan. Sepanjang kami tengok, dia jadi contoh kat kita orang muda-muda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya mengajak hari Selasa malam, Rabu. Walaupun dia tu imam, walaupun dia lebih dulu berilmu daripada kita, tapi cara dia duduk, dia malih ilmu, bukan cara duduk dia sebagai orang yang nak mengajak orang, tapi duduk dia malih ilmu macam orang nak belajar. Dan tak pernah tinggal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi imam. Hatta kalau hujan sekalipun. Yang menarik tuan-tuan, walaupun dia pernah jadi imam Masjid Zahir, tapi dia tak pernah ada kereta, naik motor. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekalipun hujan tetap naik motor pergi masjid. Sedangkan kalau hujan lebat, tu termasuk dalam uzur jamaah, tak perlu, kita dah gugur sembahyang jamaah. Tapi tetap tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pergi masjid, dia serkup kepala dengan plastik, pakai baju hujan, serkup kepala dengan plastik, tetap pergi masjid. Menyebabkan kalau dia orang tak nampak di masjid, orang kata Tok Tih sakit Akhirnya dalam jalan orang nak balik rumah, orang singgah di rumah dia, sungguh dia sakit dia tak pergi. Kalau selagi sihat tetap dia pergi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada hari dia nak mati, asar dia sakit, esok asar dia mati. Bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sakit asar tu, dia kata cepat-cepat bawa dia ke hospital. Bawa lah pergi hospital. Esok asar dia kata pada isteri dia, Allah sayyidina Muhammad, saat lagi kalau abang mati, simpan lepas Isyak. Saat lagi kalau abang mati, simpan lepas Isyak. Dia pun angkat lepas kata, dia angkat takbir, Allahu Akbar, letak tangan di dada, kembali ke rahmatullah. Tu wali Allah. Nak kenal wali, mati macam mana? Tu wali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kita suka tengok macam mana akhir para awliya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Tok Guru Jumat lanai dulu, ketika nak habis umur tu, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pandangan dia ketika tu macam besi. Fa basaruka al-yawma hadid. Pandangan ketika itu macam besi. Macam mana? Dia melihat, mata tu tegak, tajam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak berkelih-kelih kata orang. Tegak mata, tajam mata. Entah apa dia tengok, kita pun tak tahu. Macam dia melihat sesuatu yang dia tak pernah lihat, dan dia kagum melihat pandangan yang dia tengok. Orang kata dalam 5 minit tuan-tuan, barulah orang panggil apa? Pandangan tu jadi lembut balik. Ketika tu dia senyum, ketika itulah dia balik jumpa Tuhan. Maknanya dia tengok tempat nak balik. Para awliya, Tuhan tunjuk tempat depan nak balik. Subhanallah. Itulah yang mengukirkan wajah mereka tersenyum.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, kita kalau kita mati esok, ada alamat ni, pesan ke anak bini, buat kenduri, kita mati baik. Ada orang yang pesan pada anak bini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hampa tengok ayah boleh tak mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau hampa dengar, hampa bisik kat telinga ayah, ayah boleh mengucap 2 kalimah syahadah, buat kenduri, kata dia, ayah mati husnul khatimah. Tapi kalau hampa dengar-dengar tak keluar 2 kalimah syahadah, na'udzubillah min zalik, kata depa, pesan ke orang hak nak main semayang-mayang, nak semayang pun tak apa, tak mau semayang pun tak apa, ayah dah tak ada nilai pada sisi Allah. Tuan-tuan, subhanallah, ni yang disebut golongan awliya. Jadi mereka subhanallah sangat alert dan begitu memberi perhatian terhadap diri mereka dengan Tuhan. Jadi awali ni dia dengan Tuhan, dia tak kisah pun apa orang nak kata kat dia, orang prejudis ke, orang apakah. Kalau dia ukur ilmu dia, dan ilmu dia betul, aku mengaji ni, aku yang aku buat ni, aku mengaji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dulu tahun 70-an, zaman tu zaman jahiliah lah kita kata, kalau pakai jubah macam ni kira pelik. Zaman tu kalau orang pakai purdah, dia bagi salam, Assalamualaikum, lepas tu dia sambung hantu kum-kum. Zaman tu ingat lagi. Kalau pakai purdah hantu kum-kum, tu zaman tu punya teruk. Zaman tu, zaman lah orang dah biasa dah pakai purdah. Zaman tu masalah Sayyidina Muhammad, ayah saya, dia balik Mekah tahun 79, dia langsung buang pakaian hak dia biasa pakai, baju kemeja, pakai selok pergi sekolah. Saya cikgu, dia tukar langsung pakai jubah pergi sekolah. Orang lah pakai kata Cikgu Ramli sesat. Zaman tu sesat lah, pasal tak macam orang lain pakai pelik, tuan-tuan. Tapi saya rasa ayah saya dapat pahala yang besar, sebab dia tegakkan sunnah ketika rosak umat Muhammad. Nabi kata, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata, siapa yang menghidupkan sunnahku pada zaman rosak umatku, dia akan mendapat 100 pahala mati syahid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, tapi dia istiqamah. Katalah nak kata, yang hak teriak mak saya, tak tahan orang duk kata sesat. Dia kata, kata pilih lah nak kata, lepas kata kita dapat pahala, senang dia. Lepas kata kat kita, dia bagi pahala kat kita. Kita pahala tak banyak, orang duk kata sembahyang depa dapat kat kita, puasa depa dapat kat kita, baca Quran depa dapat kat kita. Senang itu dah. Ya, subhanallah. Sebab itu saya tengok akhir hayat ayah saya itu dicemburui. Bila saya ajak kalimah la ilaha illallah, habis la ilallah, keluar air mata. Allah depan mata, tuan-tuan, menitik air mata. Ya Allah, ya 3 alamat: senyum, peluk, ataupun keluar air mata. Habis air mata tu 3 kali tarik nafas, habis. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita ni, kita harap kita termasuk di kalangan orang yang ketika nak habis umur, malaikat kata kat kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapa-siapa malaikat kata macam tu, dia mati sebagai awliya Allah.
Walaupun hidup ni orang tak peduli pun siapa kita, no? Tapi Allah peduli pada kita. Ketika Nabi umur, Allah kata, wahai nafsu yang tenang, baliklah engkau kepada Tuhan engkau, radiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau redha pada Allah, Allah redha pada engkau. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah engkau dalam syurgaku. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa hidup ni kita tak ada di hati orang, tak bertempat di hati siapa-siapa. Tapi hidup ni kita harap kita bertempat pada sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Moga-moga insya-Allah yang baik daripada Allah kurang saya sendiri. Moga-moga Allah bagi kita semua jadi wali dia, insya-Allah. Moga-moga Allah selamatkan kita jadi daripada menjadi musuh dia. Kita harap insya-Allah semua anak cucu kita pun Allah selamatkan daripada menjadi musuh-musuh Allah, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم